أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu dikurniakan kepada kita secara berpanjangan. Muslimin muslimat yang dia muliakan, kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin menjelaskan kalam hikmat Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu yang ke-185, yaitu kata-kata Syekh, rubbama dallahumul adabu ala tarki talabi i'timadan ala kismatihi wa ishtighalan bi zikrihi an mas'alatihi. Maksudnya, ada kalanya seseorang arif terdorong oleh rasa adab dan menyerahnya kepada kebijaksanaan Tuhan. Ia tidak minta apa-apa kepada Tuhan, kerana berserah dan merasa puas dengan bahagian pemberian Allah, dan kerana sibuk berzikir sehingga tidak sempat minta-minta. Baik, kalam hikmat ini secara umumnya nak memberitahu suatu perkara, iaitu ada kalanya seseorang yang arif ni kadang-kadang dia tidak berdoa kepada Allah. Berdoa dengan erti mengungkapkan kata-kata doa. Yang dalam keadaan-keadaan tertentu, ada kalanya mereka berwatak seperti itu. Mereka ada hajat keperluan, tapi mereka tidak berdoa seperti yang kita lakukan. Iaitu kita berdoa dengan makna doa yang kita buatlah. Kita berdoa kepada Allah seperti, ya Allah, ya Tuhan aku, sembuhkanlah aku dan sebagainya. Doa seperti yang kita fahamlah. Cuma Syekh Ibn Atha nak beritahu dalam kalam hikmat ni, ada kalanya seseorang arif tu tak buat gitu. Dia tak buat seperti itu. Kenapa? Kerana perkara itu berkait dengan, pertama sekali dia berkait dengan adab. Yang kedua, kerana keyakinan dia terhadap pemberian Allah, takdir Allah yang sudah ditetapkan. Yang tiga, kerana dia sibuk ingat kepada Allah. Saya nak urai ini satu-satu supaya tidak keliru. Pertama sekali, saya nak jelaskan beberapa kekeliruan yang cuba dibangkitkan oleh setengah orang berkait dengan kalam hikmat ini secara khusus dan ilmu tasawuf secara umum. Suatu ketika dulu,
kedengaran ada di antara alim ulama kita ini menyalahkan dan menyesatkan kitab hikam ini, antara sebabnya kerana ada ajaran-ajaran seperti ini. Yang diringkaskan iaitu kitab hikam ini mengajar kita supaya tidak berdoa, dan itu dinilai sebagai berlawang dan bercanggah dengan syarak. Itu kenyataannya. Kitab hikam ini sesat, salah. Poinnya kat mana? Atau perkara apa? Kerana antara ajarannya mengajarkan kita untuk tidak berdoa. Jadi ayat ni kalau ambil sekerak jadi gitulah. Dan tidak diperincikan, tidak dijelaskan, ambil sekerak memang jadi macam tu. Sebab itu dalam urusan agama ni dan urusan-urusan lain perlu kepada perincian, perlu kepada penelitian, perlu kepada huraian. Sama juga macam kita baca kitab fiqh. Haram baca Al-Quran. Ambil sekerat tu je ayat, jangan baca pun habis. Haram baca Quran bagi orang yang beradab tapi kalau ambil sekerat tu haram baca Al-Quran. Kalau nak ambil ayat sekerat. Tapi haram baca Al-Quran ni, apa yang kita tahu, Al-Quran ni kalam Allah. Disuruh baca, digalakkan baca, membacanya satu bentuk ibadah. Tiba-tiba dia kata haram membaca Al-Quran. Dan kalau kita petik sekerat tu memang jadi gitulah. Hari ni dunia hari ni dunia yang penuh dengan putar belik. Dunia hari ni, kalau hari ni ke orang kaitkan dengan dunia akalan politik lah. Maksud saya ni, akalan politik ni penuh dengan tipu daya, putar belik. Bukan politik yang saya maksudkan, yang difahami oleh kebanyakan orang ni. Akalan wahai belik, wahai putar. Sekali kata ya, sekali kata dok. Sekali kata begini, sekali kata begini. Itu akalan yang kita namakan, istilah saya lah, akalan politik. Tapi benda ni kalau diterapkan dalam urusan agama sangat berbahaya. Membawa kepada salah faham, membawa kepada tuduhan, membawa kepada menyesatkan orang dan sebagainya. Ini. Jadi saya nak jelaskan ini kerana inilah antara perkara yang pernah terjadi dulu. Jadi kait contoh yang saya beri tadi tu, bila dikatakan haram membaca Al-Quran, sudah tentu kena tengoklah perincian dia bagi siapa. Bagi orang yang berhadas besar, bagi orang yang sedang duduk dalam tandas, dan macam-macam lagi. Bagi perempuan yang haid, bila jelas tak ada masalah lah. Tapi kalau kita ambil sekerak, kita akan kata dia ni mengharamkan membaca Al-Quran. Habis cerita. Benda-benda macam ni. Jadi sama juga kalam hikmat ini. Pada dasarnya, makna umum kalam hikmat ini, Syekh Ibn Athaq nak beritahu ada kalanya orang arif ni kadang-kadang dia tak berdoa. Tak berdoa. Berdoa dengan arti minta berdoa seperti yang kita fahamlah. Dia tak buat gitu. Kerana sebab-sebab tertentu. Jadi kalau kita baca selapis, kita akan kata ini suatu keadaan yang bercanggah dengan syarak. Kerana syarak menyuruh kita berdoa. Dalam Al-Quran dengan jelas beritahu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan perkenankan, suruh. Man la yas'alillaha yaghdab alaih, sesiapa yang tidak minta berdoa, bermohon kepada Allah, dia dimurkai oleh Allah. Itu yang biasa kita dengar, yang biasa kita faham, dan itulah yang kita amalkan hari ini, yang kita pegang. Tapi tiba-tiba Syekh ni membawa satu keadaan yang agak lain daripada itu. Lain tidak semestinya berlawang. Lain daripada putih tidak semestinya hitam. Kadang-kadang jadi warna lain. Jadi kelainan ini tidak berarti berlawanan. Apa yang Syekh Ibn Athaq nak beritahu? Pertama sekali nak beritahu apa yang Syekh Ibn Athaq nak beritahu ni tentang perihal orang arif. Siapa orang arif? Kita kena tahu dulu. Jadi apa yang Syekh Ibn Athaq nak khabar ni berkenaan dengan orang yang arif. Itu satu hal. Ada setengah golongan pula
dia cuba nak menjauhkan orang daripada pengajian kitab hikam ni atas dasar dia kata kitab ni membicarakan hal-hal yang tinggi tentang hal-hal orang arif. Ada juga pasal tu. Kau andalah nak faham ke mana-mana pun. Cuma saya nak beritahu, sekalipun kita ini mungkin tidak arif seperti yang dimaksudkan, paling tidak kita tahu keadaan mereka ni, dan kalau kita temu kita tak tuduh dia uduh-uduh. Kita mungkin tidak arif, tapi kita tahu keadaan ni. Bila kita jumpa dengan orang arif ni, kita tengok dia buat seperti apa yang berlaku ni, taklah kita kata dia sesat. Kalau kita tak ada ilmu ni, kita terlibat dengan dosa, kita akan tuduh dia, kita akan sesatkan dia, saja-saja boleh dosa. Jadi, sekalipun itu bukan keadaan kita, sangat baik kalau kita faham dia ni, supaya kita tidaklah melibatkan tuduhan yang buruk terhadap orang. Itu maksudnya. Dan kalau kita tak faham dia ni, lalu berlaku keadaan ni pada orang tertentu, kita tuduh je uduh-uduh, tidakkah itu melibatkan dosa? Itu bendanya. Baik, jadi sekarang benda ni Syekh Ibn Atta nak bercakap mengenai ehwal seorang arif. Siapa orang arif? Secara mudah, orang arif ni, orang yang ilmu dia, secara mudahnya, orang yang ilmu dia tu sera dalam hati. Bahasa mudah. Orang yang penghayatan agamanya tu jelira. Keyakinan dia tu menembus ke dalam rasa dia, jelira dalam hati. Sehingga keyakinan dia tu menjadi kukuh, bertambah, kefahamannya menjadi lebih mendalam, amalan menjadi lebih murni, lebih ikhlas. Tu orang arif. Secara mudah. Kalau kita nak faham orang arif. Adapun ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada mereka itu bergantung keadaan lah. Orang alim mungkin dalam lagi. Di kalangan mereka ni yang alim, mungkin pengetahuan mereka tu luas lagi, dalam lagi. Hak dok alim mana pun, mungkin dok setangga tu, tapi dia boleh mencapai darjah arif. Kesimpulan mudahnya, orang arif ni tidak semestinya dia alim. Alim dengan erti dia tahu banyak perkara. Dia ngaji kitab tu, dia ngaji kitab ni, kuasai kitab tu, kuasai kitab ni, alim bak tu, alim bak ni. Tidak semestinya seorang arif seperti itu. Kadang-kadang dia hanya tahu ilmu sekadar yang dia perlu saja. Ilmu yang menjadi kewajipan dia tahu saja. Tapi dengan kurnia Allah dia boleh jadi orang arif. Sebab apa? Ukuran kearifan ni bukan dari segi memiliki informasi yang banyak. Tak semestinya. Tapi Allah Ta'ala beri ke dia jelira molek akidah keyakinan dia tu. Kefahaman dia tu, tauhid dia tu jelira molek. Menyentuh ke dalam rasa dia. Sehingga membuahkan ehwal dalam hati dia. Rasa harap pada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa ditilik, diperhatikan oleh Allah. Yang orang ngaji kitab banyak pun dah nak rasa gitu. Takwanya kepada Allah, khusyuknya hatinya itu. Ingatnya kepada akhirat, ingat ke mati. Orang alim kadang-kadang tak ada pasal tu. Kena molek, kita orang alim ni lebih tamuk lagi kena molek. Kadang-kadang. Itu orang arif. Jadi bahasa mudahnya, tingkatan arif ni banyak lah. Cuma nak beritahu orang arif ni, orang yang ilmu dia tu, akidah tauhid dia tu, dan penghayatan agamanya tu sera molek dalam perasaan dia. Jelas, jelira molek. Sehingga bendanya kadang-kadang tak banyak mana, tapi dia faham molek. Dia tak mengaji kitab alam-alam. Istilah-istilah yang pelik-pelik dia tak tahu. Tapi atas pegangan satu tu, jelira molek atas dia. Jelira molek. Nanti saya beri contoh jelira molek ni guna. Baik, itu yang dikendaki dengan orang arif. Tidak semestinya dia seorang yang alim. Tapi kalau dia alim, dia arif, ini lebih baik. Kearifan dia tu menjadikan ilmunya lebih halus, lebih mendalam, lebih kukuh, lebih teratur, lebih tersusung, lebih kemah. Itu dia. Baik, sekarang Syekh ni nak beritahu tentang golongan arif. Jadi cerita ni bukan cerita orang macam kita lah. Tapi kita nak faham cerita dia ni sebab kadang-kadang kita terlibat. Kita tengok orang macam ni, kita tengok, kita akan jumpa kelakuan orang macam ni. Baik, yang kedua,
Perkara yang kedua yang perlu kita faham ialah apa yang akan disebut ni, fenomena yang akan disebut nanti ni adalah kadang-kadang, bukan sepanjang masa, bukan semua kadang. Dengan erti perkara yang akan disebut berkait dengan orang arif ni nanti berlaku kadang-kadang. Kadang-kadang ia jadi gini. Maksudnya dalam keadaan lain ia tak jadi gini. Itu kita faham. Ada kalanya pada waktu-waktu tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu berlakulah perkara ni. Bukan daripada awal, daripada A sampai Z gitu semua. Bukan. Waktu-waktu tertentu benda ni berlaku. Baik. Perkara apa tu? Iaitu dia tidak minta kepada Allah, tak berdoa. Tak berdoa dengan erti tak minta dengan lafaz. Jangan salah faham. Tak minta di sini, tak berdoa dengan sini, dengan erti tidak berlafaz dengan doanya tu. Tidak sebut macam kita kalau sakit, ya Allah ya Tuhan aku sembuhkanlah aku. Tidak sebut gitu. Tidak berlafaz doanya itu. Itu maksud tidak berdoa. Kita kena faham. Baik. 2, 3. Yang keempat, sebab apa dia jadi gitu? Kita nak tahu. Sebab apa jadi gitu? Apa yang menjadikan dia itu bertindak seperti itu? Baik, sebab dia kerana adab. Kerana adab dia. Adab terhadap Allah. Dari mana timbulnya adab ni? Timbul adab ni daripada keyakinan dia tu hak lumak molek. Hak ni nak kawal lumak ni tak semesti ngaji dalam, tapi dia jelira molek. Lumak molek, timbullah adab. Keyakinan apa benda? Keyakinan bahawa Allah Ta'ala mentakdirkan segala-galanya. Keyakinan bahawa Allah Ta'ala telah taksim. Apa makna taksim? Telah mengagihkan segala-galanya kepada makhluknya. Orang ni dapat banyak ni, orang ni dapat banyak ni. Sudah ditaksim, sudah diagih oleh Allah. Tak akan tukar, tak akan berubah. Cuma kita tak tahu apa yang akan diagihkan kepada kita. Itu je. Tapi hakikat sebenarnya, semua perkara sudah ditetapkan, sudah diagihkan. Itu keyakinan iman. Kita kena ingat itu. Itu keyakinan iman. Cuma tinggal lagi, apa yang akan diagihkan kepada kita, bila yang akan diagihkan, banyak mana, waktu jadi rahsia Tuhan. Kita tak tahu. Kita tidak diberitahu tentang perkara itu. Jadi, bila kita tidak diberitahu, kita disuruh berusaha. Itu tugas kita. Kita tahu dah, orang akan dapat, siapa yang berjaya, siapa yang dok. Siapa yang dapat rezeki, siapa yang dok. Tapi siapa yang dapat, bila dia dapat, banyak mana dia dapat, tak ada orang tahu. Maka perintah Allah Ta'ala kepada kita sebagai dugaan kepada kita, sebagai taklif, perintah syarak kepada kita, berusahalah. Usahalah kita untuk dapat benda tadi tu. Kita tahu dah siapa yang, kita tahu Tuhan sudah menetapkan siapa akan dapat, tapi kita tahu siapa? Tak tahu. Jadi sekarang dalam hati kita ada keyakinan tauhid tu. Zahir kita melaksanakan perintah Allah supaya berusaha. Kalau kita sakit, kita tahu dah Allah Ta'ala sudah mentakdirkan siapa yang akan sakit. Sakit apa, berapa lama, guana keadaan sakit dia sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah dicatat pada Lauh Mahfuz. Tapi kita tahu kita ke sakit atau orang lain. Berapa lama kita sakit? Sakit apa? Kita tak tahu. Maka kita disuruh mencari jalan untuk menghindarkan diri daripada penyakit. Cari jalan lah. Tapi bila sampai takdir, tetap akan kena. Tapi perintah syarak kepada kita supaya cari jalan, jangan kena. Dan kalau kena penyakit, cari jalan supaya berubat, supaya sihat. Sekiranya ditakdirkan tidak sembuh-sembuh, nak kata apa? Sudah ditakdirkan. Tapi tugas kita cari jalan. Itu yang dikatakan mengumpulkan antara hakikat dan syariat. Antara keyakinan yang merupakan hakikat dengan syariat yang merupakan usaha zahir kita. Itu maksudnya. Cuma kita ni kadang-kadang buat pening. Buat pening di istilah. Pening tengok istilah itu, inilah. Akhir kali pening gitu je. Hak benda nak apa tu bendanya.
Baik. Sekarang, kenapa orang arif ni dia bersikap tidak berdoa dengan arti tidak mengungkapkan kata-kata doa tu? Mungkin dia buat diam je. Dia sakit, tapi hidup macam kita. Ya Allah, ya Tuhanku, doa sembuhkanlah aku. Pergi sembahyang ajak orang ramai, mari sembahyang ajak, tolong aku, tolong doa belaka. Aku ni sakit. Dia tak buat gitu. Dia buat senyap je. Persoalannya, kenapa? Tadi saya beritahu dah, keadaan ini berlaku kepada seorang yang arif. Yang kedua, berlaku kadang-kadang. Rubama tadi itu kadang-kadang. Bukan berlarutan. Sebabnya ni saya nak jelas. Sebab dia kerana adab. Baik, adab ni sesuatu yang timbul daripada kehalusan jiwa, keyakinan dia tu. Dia yakin Allah Ta'ala sudah ada takdir, sudah menetapkan. Sudah ada pembahagiannya. Dia yakin. Sera dalam hati dia. Kemudian dia pula yakin Allah Ta'ala tu maha bijaksana. Dia tetap ni mesti ada tujuan dia, ada hikmah dia. Kita tak faham oleh hikmah tu. Dia yakin buah tu. Kemudian dia yakin juga di sebalik semua ini ada rahmatnya pula. Dia nampak tu. Benda-benda ni tak semestinya ngaji kitab besar nak faham. Tapi boleh ke dia ni nampak jelas dalam hati dia tu. Mari molek tu, suti-suti timbul dalam hati dia tu. Kita ni ngaji kita tak nampak sekarang buah ni. Sahabat ni tak mari benda ni, tak ada. Ngaji kita tu duduk dalam kita jelah. Tak ada bagi dalam hati kita. Itu beza antara arif dengan alim. Itu bezanya. Jadi benda-benda tadi tu tak semestinya dia mengaji kitab besar, dia nak tahu. Tapi benda tu ia makan molek dalam hati dia. Bekah molek, jeliga molek, pasang molek kata orang. Sehingga kadang keyakinan tadi mendorong dia atas dasar dia semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan dia maha bijaksana. Dia tahu di sebalik semua ni rahsia-rahsia dia. Dia maha rahmat. Aku berasa malu nak minta. Dia mari itu, malu kan. Nanti kan kalau aku minta benda tu tak molek tu aku kan. Aku minta sembuh. Ya Allah, ya Tuhan, aku sembuhkanlah aku. Bagaimana sekiranya aku sembuh, tiba-tiba mari keinginan nak buat wudu. Tengah sakit ni mepeh, ingat surah lah, ingat sejik lah, tengah-tengah dak gerak ni. Tapi segar molek, dia nampak masuk disko pula lagi. Nak kata apa? Nak kata apa? Jadi dia nampak aku bimbang. Dia mari perasaan tadi tu, aku bimbang nak minta ni. Takut-takut nanti aku minta benda tu buruk untuk aku. Jadi dia ambil sikap, aku suruh kepada Allah lah. Dia maha bijaksana. Itu adab nama dia. Itu adab. Jadi orang arif ni dia jadi gitu tu kerana adab. Suatu dorongan dalam kefahaman dia tu mari. Jeliga. Kefahaman yang mendalam dalam hati dia tu mendorong dia untuk bersikap seperti ini. Dan sikap itu dinamakan adab. Adab dia, aku malu nak minta Allah. Aku tahu dia tentukan benda ni. Hak dia tentu tu mesti ada tujuan dia. Dia maha bijaksana. Aku malu nak minta. Tu dia. Jadi mengetahui benda-benda ni tak perlu ngaji tinggi. Tapi dia butir molek, jelah molek, jeliga molek dalam hati. Inilah orang arif. Inilah dia orang arif. Jadi adab. Baik. Selagi dah benda-benda gini ni ada tak dalil syarak? Ni orang tanya dalil belaka. Apa-apa dalil kita hikam ni kita boleh bilang dengan jari dalil sebut dalam tu. Sebab dikatakan hikam tu dia adalah saripati. Saripati ni kalau nyogo dia peroh satang tu ambil hak saripati tu. Kalau susu go dia buat macam mentega tu. Dia perohan dari susu tu. Hikam ni macam itulah. Jadi kalau nak tengok lembu, tak nampaklah di mentega tu. Nak tengok lembu kena pergi tempat dia peroh susu lah. Tapi ada ni orang tak percaya. Mari lembu ke mari benda ni? Banyak soal. Banyak soal. Dan masalah lah nak kata apa. Tak nampak dah lembu. Sebab apa? Hidup hari ni hidup dalam supermarket. Tengok duduk dalam cermin belaka. Betul tak mari dia lembu ni? Soal banyak. Tak percaya dah lah ni. Banyak lah. Tak apalah nak kata apa. Masing-masing punya cerita lah. Kita ikan pun serupa.
Syekh Ibn Atta' ni menyadur dalil-dalil sufi ni, dalil-dalil berkaitan tasawuf ni, lalu mengambil intipati dia, lalu dicuruhkan dalam bentuk kalam hikmat. Ni bentuk kitab ni. Jangan kata dia tak ada dalil. Cuma Syekh tu perengkah benda tu dalam bentuk ni, supaya apa? Supaya kitab tu kecil dan mudah kita mengaji. Jadi pada waktu mengajar pula, orang yang alim, yang tahu, dia perinci dah pula. Dia perdetail dah pula. Hak mana-mana nampak dalil tu, dia teranglah semula. Itu bendanya. Kita ni tak tengok lagi kitab-kitab ulama' pelik-pelik. Hak pendek-pendek. Pendek-pendek. Kalau tak erti baca, memang barang-barang jadi kita. Nak kabarnya ulama' Allah Ta'ala beri kepakaran mereka ni dapat memadatkan ilmu dalam bentuk ungkapan yang ringkas, tapi mengandungi maksud-maksud yang mencakupi, yang mendalam. Itu kelebihan Allah Ta'ala beri kepada alim ulama'. Hari ni mungkin tak ramai pasal itu. Bukan saja tak ramai boleh nulis gitu, nak baca hak dia tulis tu pun tak berapa ramai boleh dah hari ni. Kok mulalah kita menyalahkan dia. Ilmunya tak betul lah, ilmu sesat lah. Padahal kita ni cak dodo. Kadang-kadang berlaku gitu hari ni. Jadi nak beritahu apa yang dilakukan oleh Arif tadi tu, tak berdoa tu, ada sandaran syarak tak? Ada dalil tak? Ada contoh-contoh tak? Dalam dalil Al-Quran dan hadis. Baik, antara contohnya ialah apa yang berlaku kepada Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Yang berlaku pada Nabi Ayub. Baik, perhatikan yang disebut dalam Al-Quran. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani asyaitanu minusim mu'azab. Satu ayat. Nabi Ayub ni dia mengadu kepada Allah, aku ni telah diganggu oleh syaitan. Binus bin wa'azab, sehingga aku ni sakit, menderita sakit. Dia katakan sakit kulit dan macam-macam lah. Kesang daripada pengaruh gangguan daripada syaitan ni, makhluk-makhluk halus ni. Kita kena terima hakikat ni, dari nak nafi. Ada benda-benda macam ni. Baik, dalam ayat lain Nabi Ayub ni mengadu hal. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Perhatikan ungkapan yang Nabi Ayub sebut. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku ni telah ditimpa kemudaratan. Yang ni teruji dengan sakit, penyakit, mudarat, sakit. Ikabar je, aku ni sakit ya Allah. Aku teruji, terduga dengan kebayahan. Apa yang dia buat lepas tu? Dia tak minta pun. Tapi dia kata apa? Wa anta arhamur rahimin. Tapi engkaulah ya Allah yang teramat pemurah. Dia tak minta. Dia tak kata, hilangkanlah kemudaratan aku tu, sembuhkanlah penyakit aku. Dia tak sebut gitu. Itulah yang Syekh Ibn Atta' nak khabar sini. Tak minta tu, tak minta dengan makna dia menyerah urusan tu kepada Allah atas keluasan rahmatnya tu, atas kebijaksanaannya tu. Dan ini berlaku kepada jiwa orang yang arif. Kita ni yang tak jiwa arif macam tu lainlah patternnya. Bila sakit, berdoalah. Ya Allah, ya Tuhan aku, sembuhkanlah aku. Satu topok. Kalau kita arif sikit lagi, kita ubah sikit bentuk doa kita tu. Ya Allah, ya Tuhan aku, sembuhkanlah aku. Sekiranya kesembuhan itu mendatangkan kebaikan padaku. Itu kalau kita arif sikit lagi. Kalau kurang arif sikit, berdoa secara sepitah lalu je lah. Ya Allah, ya Tuhan aku sakit, sembuhkanlah aku. Boleh, tak ada masalah. Boleh dah. Dari segi syarak tu sudah memenuhi kehendaknya. Kita sudah berdoa kepada Allah. Tapi orang arif ni, dari segi ilmu tasawuf ni, dia baca sikit lagi. Hak tu ada benda hak kurang comel sikit. Kurang comel tak adalah. Nanti kan jadi sembuh, naik anginmu, naik nafsumu, nak buat uduh-uduh pula lagi. Jadi mu kena tambah sikit lagi, kata ulama tasawuf. Ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah aku. Sekiranya kesembuhan itu mendatangkan kebaikan untuk aku. Sekiranya tidak, kekallah aku dalam keadaan gini. Itu lebih halus sikit lagi. Hak halus lagi tu dia suruh, engkaulah ya Allah yang maha pemurah. Itulah yang dibuat oleh Nabi Ayub. Itulah maksud tidak berdoa. Tidak berdoa dengan arti menyerahkan urusan itu kepada Allah. Baik.
Dah orang yang menyerah ni macam mana? Tidakkah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal, menyerah urusan tu kepada Allah, Allah Ta'ala lah yang akan memenuhi keperluan dia. Jadi orang dapat sesuatu benda ni banyak cara. Jangan kita faham secara saja. Ada orang dapat kerana dia minta. Ada orang dapat, dia tak minta. Dia tak minta, tapi dapat juga. Baik, ke mana? Ada orang mari depan pagar kita minta, aku ni lapar ni, minta makanan sikit lah. Tak ada, ni kelaparan, minta makanan sikit. Kita tengok dia lapar, kita beri lah. Ada seorang lagi duduk depan pagar kita, ngokong dok, lembek kelali. Dia tak minta, tapi kita faham, mu ni lapar. Kita pun ambil makanan beri. Jadi orang yang dapat pemberian ni tak semestinya minta. Jadi kita kena faham keadaan ni. Maka dalam fiqh sufi ni pun ada benda-benda macam tu. Jadi kalau kita tak faham, janganlah kata-kata salah benda ni. Kita kena mengaji, kena tahu dalilnya, apa benda pucanya. Itu maksudnya. Jadi kalau kita tidak meneliti, kita akan kata kita akan mengandungi ajaran yang berlawan dengan syarak lah. Ajar kita supaya tidak berdoa. Kita tak faham bahawa maksud dia lain. Dia nak jelaskan mengenai orang tertentu, dalam keadaan tertentu, dengan sebab tertentu. Kita tak faham buah tu. Kamulah kita kata salah, sesat, bercanggah dengan akidah, bercanggah dengan itu. Hak sebenarnya kita tak faham molek. Ni bendanya hari ni berlaku. Jadi kerana tawakalnya kepada Allah itu, Allah Ta'ala beri cara itu. Allah Ta'ala beri juga. Baik. Jadi sebab dia kerana adab yang timbul hasil daripada keyakinan terhadap kismah, pemberian yang Allah Ta'ala bagi itu, takdir Allah. Di sebalik takdir itu ada rahmat, ada hikmat dan sebagainya, sehingga dia rasa malu kusuh pada Allah lah. Maka sebab itu ahli tasawuf mengajarkan kita nak pilih cara mana. Tengok kita ni mana, apa yang kita rasakan, kearifan yang Allah Ta'ala timbulkan dalam hati kita. Kalau tak ada benda, pakai zahir syariat lah, berdoa kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala timbulkan dalam hati, tengok apa yang ditimbulkan Allah ke dalam hati. Sebab ragam ehwal yang dihadapi oleh orang semacam ini bermacam-macam. Ada kalanya dia rasa dia serah kepada Allah Ta'ala itu lebih menyempurnakan ubudiyah. Ada kalanya dia rasa kalau dia minta dengan Allah Ta'ala, dia rasa lebih ubudiyah lagi. Jadi kalau dia rasa gitu, aku berdoa kepada Allah, lebih terasa pengabdian diriku kepada Allah, baik dia berdoa. Tapi kalau dia rasa aku suruh kepada urusan Allah, atas keyakinan dialah yang maha bijaksana, dialah yang arif, dialah tahu segala-galanya, itulah lebih sempurna pada ketuhanannya. Kalau kita rasa gitu, lebih baik kita duduk diam. Jadi tengok apa yang dicampakkan Allah ke dalam hati. Itu kalau orang tu dapat. Kalau tak dapat, balik kepada asal syariat. Itu ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan kuperkenankan. Balik situ semula. Itu maksud dia. Sebab tu Syahni kata, kadang-kadang ada kalanya, bukan sentiasa, bukan sepanjang zaman, bukan selama-lamanya. Kadang tertentu. Baik. Contoh lain lagi yang ada pattern-pattern macam ni, yang bertindak macam dalil lain lagi. Tengok. Antaranya kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Allah Ibrahim, kita sedia maklumlah, Nabi Allah Ibrahim ini telah diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah dengan Namrud nak bakar dia. Bakar, capuk dalam api. Api digambarkan sangat besar lah. Dicampurkan Nabi Allah Ibrahim. Baik, riwayat-riwayat menyebut keadaan tu berlaku. Al-Quran menyebut tentang ayat Kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu ayat Al-Quran sebut. Tapi kisahnya itu disebut dalam kitab-kitab. Dan ada beberapa riwayat-riwayat yang diriwayatkan. Baik, antara yang dikisahkan mengenai Nabi Allah Ibrahim dalam peristiwa ini, malaikat mari untuk memberi pertolongan. Malaikat Jibril datang untuk beri pertolongan kepada Nabi Allah Ibrahim. Iaitu, kata malaikat, alaka hajah, apakah engkau ada apa-apa hajat keperluan? Ni aku mari ni.
Allah Ta'ala utuskan aku sebagai sebabnya, sebagai sebab musababnya. Lalu tanya kepada Ibrahim, apakah kau memerlukan pertolongan apa-apa? Dan tidak salah, kerana ini adalah merupakan sebab musababnya. Dan syarak mengharuskan kita ambil kira sebab musabab ni, minta tolong dengan orang, minta tolong ni, itu harus. Minta tolong hak tak bolehnya kalau kita ada keyakinan yang salah. Kita minta tolong atas keyakinan memang dia secara mutlak boleh tolong, barulah salah. Jadi minta tolong tak minta tolong ni tengok apa kefahaman dia, apa keyakinan dia. Jadi kalau kita faham bahawa pertolongan ni sebab musabab yang diharuskan syarak, bolehlah. Atas keyakinan kekuasaan sebenarnya milik Allah, pertolongan sebenar datang dari Allah. Itu kemah keyakinan tu, faham molek tu. Dan kita faham bahawa minta tolong dengan manusia ni sebagai sebab dia, diharuskan oleh syarak, dibenarkan oleh syarak. Kita faham benda-benda ni dan kita lakukan, tak ada masalah benda tu. Dan dia meleret lagi lah. Saya tak mahu pergi, saya takut saya meleret jauh isu-isu tawasul dan sebagainya. Tak mahu pergi lagi bab tu. Nanti bila sampai babnya nanti saya akan jelaskan. Jadi sekarang ni Nabi Allah Ibrahim, Jibril datang menawarkan bantuan. Tapi cuba perhatikan apa jawapan Nabi Ibrahim. Jawapannya agak pelik sikit. Amma ilaika fala wa ilallahi fabala. Adapun kepada engkau wahai Ibrahim, wahai Jibril, aku tidak perlukan apa-apa. Aku tidak perlukan. Tapi kepada Allah memang betul-betul aku sangat memerlukan. Tu dia. Pertolongan tu harus kalau diminta. Jibril mari diutuskan Allah. Menawarkan pertolongan boleh je kan nak. Tapi Nabi Ibrahim ni tak mampu. Amma ilaika fala, kepadamu hai Jibril tidak, aku tidak perlu. Wa ilallahi fabala, tapi kepada Allah memang itulah tempat aku gantung, itulah yang aku perlukan. Jadi bila diberi jawapan seperti ini oleh Jibril, maka Jibril membalas dengan kata, salhu. Kalau begitu, kata Jibril, kau mintalah, kau berdoalah terus kepada Allah. Jadi Jibril suruh berdoa, suruh minta dengan Allah. Bila disuruh begitu, dijawab lagi oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Jawapan inilah kena pada bab ini. Apa jawapannya? Kata Nabi Allah Ibrahim, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Hasbi bihali ilmuhu, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukup, tidak perlu, aku merasa tak perlu aku minta apa-apa. Keluasan ilmunya, bahawa dia sudah tahu tentang keadaan aku ni, itu pun sudah memadai, cukup dah. Aku rasa aku tak perlu minta apa-apa dah. Kerana dalam hatiku aku sangat yakin Allah Ta'ala tahu keadaan aku ni. Aku rasa aku tak perlu minta apa-apa. Itu yang dikatakan adab. Dia mari zuk tu. Bahawa engkau tahu tentang aku ya Allah. Aku rasa bahawa keluasan ilmumu meliputi segala-galanya, meliputi keadaan aku ni. Aku rasa aku tak perlu minta dah ya Allah. Seolah-olahnya seolah mari gerak tu. Kalau aku minta semacamlah aku ni menyangka bahawa kau ni tak tahu keadaan aku. Dia mari gitu, gerak hati dia tu. Itu ehwal namanya. Maka Nabi Ibrahim menyerah diri kepada Allah. Maka kait dengan ayat tadi tu, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami, yakni Allah perintahkan kepada api, jadilah sejuk dan selamat untuk Nabi Allah Ibrahim. Itulah. Jadi sandaran-sandaran seperti inilah yang direnungi, dibahaskan oleh ulama-ulama tasawuf atas sikap yang nak diberitahu dalam kalam hikmat ni. Jadi tidak berdoa kepada Allah Ta'ala tu bukanlah berarti melawan syarak, bukan bercanggah dengan syarak.
Itu adalah keadaan tertentu yang dialami oleh orang tertentu. Jadi, apa faedah kalam hikmah ni kepada kita? Tadilah. Mungkin kita tak sampai. Tapi sekiranya Allah Ta'ala kurnia kepada kita, sebab tu saya kata tadi, nak jadi arif, tak semestinya ngaji kitab. Nak jadi arif, tak semestinya jadi alim. Tapi, mengaji tu baiklah. Baguslah. Kerana menuntut ilmu perintah syarak. Cuma nak jadi arif, tidak semestinya menjadi alim dengan erti menguasai ilmu sedalam-dalamnya. Menguasai ilmu seluas-luasnya. Tidak semestinya. Tapi sekiranya, maksudnya, tujuan kita mengaji ni, sekiranya ditakdirkan Allah, adalah orang-orang tertentu tu diarifkan hatinya, difahamlah benda ni. Yang kedua, sekiranya dia nampak ada orang ni sakit, tidak minta sedarang buat diam je. Buat diam. Jangan kata muninya bercanggah dengan syarak. Kita hari ni kita mudah gitulah. Tengok orang serba tak betul lalulah. Ini menyakit orang alim. Dia rasa dia alim serba-serbi, orang lain seolah-olahnya ilmu tu duduk dengan dia. Berlawang dengan ilmu yang dia tahu, salah belaka. Berlawang dengan apa-apa yang berlaku tu, berlawang dengan dia tahu, ataupun tak ada dalam ilmu dia, tak betul selalu. Ini menyakit orang alim. Jadi hendaklah kita faham apa yang dimaksudkan. Jadi oleh kerana sudah sampai waktunya, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung huraian kalam hikmat ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.